Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 268425 Muhammad Syafiq bin Husin. Sahabat saya 268888 Azam bin Baharudin, 268658 Siti Nazira binti Abdul Rahman, 268773 Muhammad Rafi bin Muhammad Dani, 268797 Zulkarnain bin Samsudin. Kami memilih negara Norway sebagai kajian tugasan kali ini. Setiap negara mempunyai sesuatu yang menarik, sesuatu yang luar biasa. Kami memilih Norway kerana negara itu sangat berbeza dari negara yang lain. Sebagai contoh, hakikat bahawa masih ada monarki di negara tersebut. Selain itu, simbol dunia yang terkenal iaitu topi keledar Viking dengan tanduk. Norway adalah negara yang mahal di negara Eropah. Boleh dikatakan kos sara hidup adalah terbesar, yang memakan hampir $1,000 untuk utiliti dan elektrik sahaja. Walaupun purata gaji di sini untuk negara Norway mencecah 5 hingga 7,000 sebulan, tetapi mereka merasakan kaya apabila berada di negara-negara yang miskin. Keterusan keseluruhan untuk rakyat Norway bermula sebagai pernafasan. Setiap tahun bulan Oktober, pulangan cukai akan disiar dalam talian web rasmi pentadbiran negara Norway. Ciri-ciri cukai di Norway adalah seperti cukai harta yang menggunakan sistem cukai langsung. Sistem cukai tidak langsung terdiri daripada barangan dan produk yang dijual di kedai-kedai dan pengkalan komersial. Cukai pendapatan peribadi mula-mula diperkenalkan pada tahun 1882, hampir satu abad sebelum minyak ditemui. Dan pada ketika itu, Norway adalah sebuah negara yang agak miskin. Pekerja biasa yang telah membuat kontrak dengan syarikat menerima elan rasmi seperti semua orang mesti membayar cukai di Norway. Majikan juga akan memerhatikan sama ada pekerja mempunyai harta atau hartanah di suatu tempat atau di seluruh dunia. Seterusnya saya menyerahkan tugasan ini, pembentangan ini kepada sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azham bin Baharudin, nombor matriks 268888. Okey, di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan ekonomi Norway, iaitu gambaran keseluruhan negara Norway bagi ekonomi mereka. Okey, negara Norway ni dia mengamalkan ekonomi campuran, iaitu dengan kedua-dua perusahaan swasta dan juga milik awam. Sebahagian besar ekonomi berdasarkan pada eksploitasi sumber semula jadi, termasuklah penangkapan ikan, petroleum dan kuasa hidroelektrik. Okey, jumlah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK bagi negara Norway pada tahun 2014 adalah 499 bilion, dan bagi tahun 2015 pula per kapita sebanyak 70,000 bilion. Okey, industri perkhidmatan menyumbang sebanyak 52.7% daripada KDNK. Diikuti dengan industri iaitu 45.1%. Manakala bagi pertanian pula 2.2%. Daripada 2.8 juta pekerja, iaitu tenaga kerja yang digunakan di negara Norway, kira-kira 76% bekerja dalam sektor perkhidmatan. Okey, bagi sektor industri pula sebanyak 21.1%.
manakala bagi sektor pertanian sebanyak 2.9%. Sektor penting lain dalam ekonomi di negara Norway, termasuklah pemprosesan makanan, pembinaan kapal, bahan kimia, perkapalan, produk kertas, logam, kayu dan juga tekstil. Okey, negara Norway juga mempunyai kadar pengangguran sebanyak 4.3%. Okey, dan di samping itu juga ia mempunyai simpanan sebanyak 55 bilion dan penarafan kredit AAA Standard and Poor. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nazirah binti Abdul Rahman, bernombor matrik 268658. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan kesanan pentadbiran cukai di negara Norway. Tahun cukai di negara Norway pada 1 Januari, di mana Kementerian Kewangan Norway telah mengatur program cukai kerajaan negara itu, di mana program cukai itu telah diputuskan oleh Storting, di mana ia disokong oleh dua agensi badan bawahan iaitu pentadbiran cukai dan memastikan bahawa cukai ditetapkan dan dikumpul dengan cara yang betul. Ia telah mengeluarkan kad cukai, mengumpulkan cukai pendahuluan dan memeriksa borang penyerta cukai, mengumpul cukai pendahuluan dan memeriksa borang penyerta cukai yang dihantar setiap bulan. Pentadbiran cukai juga telah menentukan dan memantau sumbangan insurans nasional, cukai nilai tambahan dan bertanggungjawab untuk memberikan panduan dan arahan profesional kepada pejabat pemungut cukai tempatan untuk mengumpulkan cukai langsung. Pejabat B atau cukai Toll Avgiftsstaten memastikan bahawa biaya cukai dan duty excise dikenakan dan dibayar tepat pada waktunya. Mereka juga bertanggungjawab untuk mencegah import dan ekspor barang secara haram di Norway. Penguatkuasa biaya dan cukai menetapkan dan memungut biaya masuk, pajak, pertambahan nilai dan asas import dan duty khas. Cukai ekologi di negara Norway telah membuktikan keberkesanannya, di mana kebanyakan orang Norway mereka bersedia dengan kenaikan cukai, di mana kenaikan cukai ini akan disalurkan kepada alam sekitar sekiranya jumlah cukai adalah wajar dan hasilnya akan digunakan untuk tujuan perlindungan alam sekitar tertentu. Masyarakat ingin mengetahui dengan tepat di mana cukai pergi dan di mana cukai itu disalurkan. Di Norway, mereka membayar cukai dengan mengekalkan ekologi yang normal. Sebab itulah rakyat di negara Norway menyokong cukai di Norway dinaikkan. Ahli politik dan ahli ekonomi juga cuba mengelakkan Ahli ekonomi dan ahli politik cuba mengelakkan mengenal pasti terlebih dahulu tujuan cukai dan tugas kerana ia membatasi kemungkinan pengagihan semula belanjawan dalam jangka yang panjang. Walau bagaimanapun, ahli politik di Norway perlu memikirkan cukai sasaran dalam kata kes orang-orang itu akan lebih mudah untuk mencapai kata sepakat dengan orang ramai. Dalam tinjauan yang telah dilakukan di negara Norway, kami dapati bahawa majoriti orang Norway pada mulanya menyokong pengurangan cukai bahan api. Tetapi, apabila memberitahu responden bahawa cukai bahan api akan berorientasikan kepada matlamat alam sekitar yang spesifik, majoriti mereka mengubah fikiran mereka dan menyatakan bahawa mereka bersedia untuk menyokong kenaikan cukai ini. Politikus tidak akan peduli untuk mengambil perhatian terhadap maklumat ini. Penyelidik mendapati bahawa orang Norway kurang skeptikal daripada penduduk yang lain yang merujuk kepada cukai alam sekitar dan mempercayai pihak berkuasa di kawasan ini dan pasukannya mendapati bahawa orang perlu mengalami hasilnya untuk bersikap positif. Sebagai contoh, kita sebagai rakyat yang membayar cukai, kita akan rasa positif apabila membayar cukai kerana kita nampak hasilnya disalurkan di mana. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh Stefan Kalbiker membuat kesimpulan bahawa tujuan cukai penempatan tujuan khusus untuk menggunakan hasil mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan oleh perusahaan pajak ini. Sering orang mula mengambil penjagaan yang lebih baik daripada cukai sasaran individu selepas merasakan kesan positif mereka terhadap pengalaman mereka sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi bin Muhammad Dani. Jadi hari ini saya akan ceritakan sikit tentang tajuk ketiga, analisis cukai. Jadi definisi dan tujuan cukai. Dalam tinjauan di seluruh negara, kami mendapati bahawa majoriti orang Norway pada mulanya menyokong pengurangan cukai bahan api. Tetapi apabila kita memberitahu responden bahawa cukai bahan api akan berorientasi kepada matlamat alam sekitar yang spesifik, majoriti mengubah fikiran mereka dan menyatakan bahawa mereka bersedia untuk menyokong kenaikan cukai. Politikus tidak akan peduli untuk mengambil perhatian terhadap maklumat ini. Di samping itu, penyelidik mendapati bahawa orang Norway kurang skeptis daripada penduduk negara lain. Ini merujuk kepada cukai alam sekitar dan mempercayai pihak berkuasa di kawasan ini kebaikan dan pasukannya mendapat bahawa orang perlu mengalami hasilnya untuk membentuk sikap positif terhadap jenis cukai tertentu. Sebagai contoh, di ibu negara Stockholm, Sweden, orang sikap mulanya kebanyakannya negatif untuk cukai ke atas perjalanan ke pusat bandar pada waktu puncak, tetapi beberapa bulan selepas pengenalan cukai ke atas asas bagi orang, eksperimen dihargai mengurangkan bunyi bising, pencemaran dan jumlah kemalangan. Akibatnya, dalam referendum berikutnya, majoriti menyokong pengenalan cukai yang sama secara berterusan. Berdasarkan penyelidikannya, Stephen Kelly-Beacon membuat kesimpulan utama seperti berikut. Tujuan cukai, penetapan tujuan khusus untuk penggunaan hasil mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan oleh perusahaan pajak ini. Sering orang mula mengambil pelanggan yang lebih baik daripada cukai sasaran individu selepas merasakan kesan positif mereka terhadap pengalaman mereka sendiri. Klasifikasi cukai, teknik cukai, asas cukai dan struktur kadar cukai. Jadi ciri-ciri umum ekonomi Norway. Di Eropah, terdapat beberapa negara yang berjaya mengatasi krisis kewangan dan mencari peluang pertumbuhan. Salah satunya adalah Norway. Ekonomi negara sudah tentu sedang mengalami pengaruh krisis, tetapi masih kelihatan baik terhadap latar belakang negara-negara lain. Negara ini berada di tempat keempat di dunia dari segi KDNK per kapita. Hari ini, negeri ini menunjukkan pertumbuhan sederhana yang sebahagian besarnya dikaitkan dengan peningkatan penggunaan dalam sektor awam, ekspor barangan, penggunaan berkembang sedikit dan aktiviti penggunaan dalam isi rumah semakin meningkat. Proses-proses ini tidak secara positif, tetapi terhadap latar belakang keadaan di Eropah, orang Norwegia mempunyai alasan untuk optimis. Kerajaan terpaksa membelanjakan banyak wang dan usaha untuk mengekalkan taraf hidup yang tinggi dan ia banyak melabur dalam pengeluaran penyelidikan dan inovasi serta mencari kepelbagaian ekonomi dan mengurangkan pergantungan ekonomi yang masih tinggi terhadap industri minyak. Secara umumnya, ekonomi Norway dibina di atas model negara kebajikan Skandinavia dan cukup berjaya mengikut jalan ini walaupun tidak tanpa kesulitan. Jadi struktur model ekonomi Norway yang dominan membawa kepada hakikat bahawa penjajaran khusus untuk daya pengeluaran sedang berkembang. Struktur ekonomi Norway menunjukkan keseimbangan yang harmonis antara mekanisme pasaran dan peraturan negara. Di negara ini, sebahagian besar daripada ekonomi diduduki oleh sektor awam. Negara melabur kira-kira 3% daripada KDNK dalam pembangunan sains dan teknologi. Model berorientasikan ekspor ekonomi membawa kepada hakikat bahawa ekspor melebihi import. 38% daripada KDNK negara berasal dari ekspor, di mana lebih daripada separuh dari gas dan minyak. Kerajaan sedang berusaha untuk mengurangkan indikator ini dan ada kejayaan. Walaupun mereka kecil, mereka berjaya mengurangkan berat ekspor sebanyak 0.1% daripada KDNK setahun. Aktiviti ekonomi asing di negara ini. Norway aktif bekerjasama dengan banyak negara dari segi pertukaran barangan, bahan mentah dan teknologi.
ekonomi luaran Norway terutamanya dikaitkan dengan negara-negara Kesatuan Eropah serta China dan beberapa negara Asia. Negeri ini merupakan pembekal tenaga utama ke Eropah. Gas dan minyak dibekalkan ke Perancis, Jerman, Belanda, Sweden, UK. Norway juga menjual peralatan bahan kimia, selusa dan produk kertas, tekstil di luar negara, produk industri ringan dan makanan, produk pertanian dan kenderaan diimport ke negara ini. Struktur ekonomi Norway bergantung kepada penjualan sumber tenaga di luar negara. Kerajaan telah memerangi fenomena ini selama 10 tahun yang lalu, tetapi proses kepelbagaian adalah lambat. Industri pelombongan. Bidang minyak di Norway mula dibangunkan relatif sejak tahun 1970. Pada masa ini, negara itu yakin menjadi salah satu pengeksport terbesar pengangkut tenaga ini di dunia. Di satu pihak, minyak adalah manfaat yang tidak diragukan untuk negara ini. Ia membenarkan negeri tidak bergantung kepada harga asing untuk hidrokarbon, tetapi lebih daripada 40 tahun pengeluaran aktif. Ekonomi jatuh ke dalam pergantungan yang kuat dan turun naik harga di pasaran minyak mula membawa kepada akibat negatif. Hari ini terdapat beberapa negara di dunia dengan pergantungan besar terhadap keadaan di pasaran komoditi dan salah satunya adalah Norway. Sektor industri perlombongan menyumbang hampir separuh daripada pengeluaran negara ini. Hari ini dalam krisis industri minyak, negara yang sedang dipaksa untuk memajukan sektor-sektor ekonomi yang lebih intensif kawasan pengeluaran. Di samping pengeluaran tenaga dan hidrokarbon, Norway mempunyai industri yang serius. Ekonomi Norway boleh digambarkan secara ringkas sebagai tradisional dengan unsur-unsur inovasi. Negara membangunkan industri-industri yang mana ia telah menjadikan sejarah yang kuat. Khususnya pembinaan kapalnya sentiasa kukuh dan maju. Pembinaan kapal hari ini membawa kira-kira 1% daripada KDNK negara. Kapal selam Norway mengumpul kapal untuk syarikat yang mengangkut minyak serta untuk kargo dan menumpang lalu lintas. Satu lagi cawangan penting negara ialah metalurgi. Ekonomi Norway sentiasa merangsang pengeluaran ferroalloys. Bagaimanapun, industri sedang dalam krisis dan dia diberikan bantuan kerajaan. Industri pelancongan. Hari ini, ekonomi Norway di mana industri memainkan peranan penting, sedang giat membangun lagi sumber pelancongan. Industri ini membawa sedikit lebih daripada 5% daripada KDNK dan menyediakan pekerjaan untuk 150,000 orang. Negara setiap tahun memilih satu negara di mana kempen pengiklanan utama dilakukan pada tahun ini, meningkatkan kesedaran wisatawan tentang keanehan cuti di Norway. Menarik pelancong ke kawasan utara negara ini membolehkan untuk membangunkan infrastruktur rantau dan menyediakan pekerjaan kepada penduduk setempat yang merasa sukar untuk mencari pekerjaan di penjuru tidak berpenghuni di negara ini. Sfera kehidupan dan perkhidmatan. Semua negara maju mengikut jalan peningkatan bahagian perkhidmatan dan perkhidmatan dalam struktur pengeluaran. Norway tidak terkecuali, ekonomi negara menjadi semakin berkhidmat. Kualiti kehidupan yang tinggi membawa kepada hakikat bahawa orang dalam kehidupan seharian kurang dan kurang terlibat dalam kehidupan. Memberi perhatian kepada profesional, catering, syarikat pembersihan, pembaikan, pembinaan, penyelenggaraan, peralatan, perkhidmatan estetik, penjagaan kesihatan, pendidikan dan masa lapang. Industri ini adalah niche pembangunan yang paling menjanjikan di Norway. Sfera pengeluaran ini tidak dikawal oleh kerajaan dan dikuasai sehingga maksimum oleh syarikat swasta kecil. Pasaran buruh. Dalam usaha untuk mengekalkan kualiti kehidupan yang tinggi dan bergerak ke arah kebajikan umum, ekonomi Norway di mana pasaran buruh merupakan elemen penting meningkatkan jumlah pekerjaan setiap tahun. Terdapat program khas kerajaan yang bertujuan untuk mewujudkan perusahaan kecil dan tempat tambahan untuk pekerja. Pada masa yang sama, negara memastikan bahawa seberapa ramai orang mungkin mendapat pendidikan untuk mempromosikan pembangunan inovatif negara. Norway hari ini mempunyai kadar pengangguran terendah di Eropah.
iaitu 5% dan terus mengurangkannya. Ekonomi dalam angka. Maklumat terkini tentang ekonomi di Norway menunjukkan bahawa ia stabil walaupun secara perlahan berkembang pada 2.5% setahun. KDNK per kapita adalah lebih daripada $89,000 Amerika Syarikat. Kadar inflasi adalah 4% dan kadar utama disimpan pada 0.5% Reserve Emas Negara ialah 36 tan. Hutang negara negatif 31.2%. Prospek pembangunan. Hari ini ekonomi Norway adalah salah satu daripada yang paling stabil di Eropah. Negeri ini komited untuk pengagihan pendapatan yang adil dari jualan hidrokarbon dan sedang membangunkan bidang sosial dan industri. Walaupun krisis kewangan di dunia, ekonomi Norway dan prospeknya kelihatan agak optimis. Kerajaan terus mengurangkan pergantungannya terhadap harga minyak, mengembangkan bidang inovatif pengeluaran, mengekalkan taraf hidup yang tinggi dan secara aktif menahan tekanan migrasi yang mencengkam Eropah. Norway adalah salah satu pemimpin di rantau ini dalam pengeluaran tenaga yang boleh diperbaharui. Kuasa hidroelektrik, penggunaan tenaga solar dan angin membolehkan negara meningkatkan ekspor elektrik ke negara-negara berdekatan. Kepelbagaian ekonomi, pembangunan industri inovatif, pertumbuhan daya tarikan pelancongan. Ini adalah kunci kepada kejayaan ekonomi Norway. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zulkarnain bin Samsudin, nombor matriks 268797. Terlebih dahulu saya ingin menceritakan tentang trend atau sejarah kadar cukai yang dikenakan. So kita mengambil negara Norway sebagai panduan. Sejarah percukaian di Norway dapat dikesan kembali ke kerajaan kecil sebelum itu, iaitu Penyatuan Norway. Raja-raja kerajaan kecil bukanlah penduduk tetap dari satu kerajaan tunggal, tetapi berpindah di kerajaan mereka, tinggal sebentar di perkebunan kerajaan di setiap bahagiannya. Para petani di daerah tempat raja tinggal wajib memberikan pembayaran dalam bentuk wang kepada raja dan rombongannya. Kewajipan ini disebut vassal. Prestasi para petani kepada raja mereka kemungkinan besar merupakan sumber pendapatan yang penting dan diperlukan bagi kerajaan kecil dan memungkinkan raja dan rombongannya mendapat keuntungan dari masyarakat petani. Vassal diteruskan ketika kerajaan Norway yang bersatu muncul. Kerajaan awal negara juga mempunyai pendapatan cukai biasa seperti Finnskatt dan kemungkinan hasil cukai dari tanah lembah, Orkney, Faroes dan Hebrides, dan bayaran perdagangan dan perjalanan, Landaura. Cukai penting kedua yang muncul semasa penyatuan adalah ledang. Ini pada awalnya merupakan skema pertahanan di mana semua lelaki bersenjata akan bertemu dan berjuang untuk raja mereka ketika keamanan terancam. Tapi di Norway, ledang berkembang menjadi pertahanan tentera laut. Perjanjian antara raja dan rakyatnya mesti sejak awal termasuk pengaturan kru dan sistem perlengkapan dan penyediaan. Beban biasa yang paling penting bagi penduduk mestilah prestasi pemakanan kepada kru armada ledang. Sistem penyediaan segera berkembang menjadi cukai biasa, pajak ledang. Ledang dikodifikasikan dalam undang-undang provinsi, Gulating undang-undang dan pembekuan undang-undang, dan kemudian di Magnus Lagabot's Lands Law. Bukan hanya raja yang menuntut cukai, gereja mempunyai pendapatan cukai yang besar dalam bentuk persepuluhan yang menjadi undang-undang di kebanyakan negara di Magnus Erlingsson-Hari tahun 1163 hingga 1182. Pada tahun 1992 iaitu pembayaran cukai. Sejak belakangan ini terdapat dua pembayaran cukai utama di Norway. Yang pertama, reformasi cukai tahunan 1992 adalah reformasi yang meluas dan berdasarkan prinsip sejajar dengan trend antarabangsa mengenai dasar cukai yang lebih luas dan kadar yang lebih rendah. Percukaian korporat dirancang supaya keuntungan kena cukai sesuai dengan lebihan anggaran sebenar. Ini bermaksud antara lain industri yang berbeza, bentuk milikan, kadar pembiayaan dan pelaburan diperlakukan secara sama rata ataupun kecuali dan berpendapatan
pendapatan perbelanjaan yang dikaitkan dikenakan kadar cukai yang sama. Dalam cukai pendapatan peribadi, diperkenalkan perbezaan yang lebih jelas antara pendapatan pekerja dan pendapatan pelaburan. Pendapatan biasa, pendapatan ditolak, pemotongan standard dan perbelanjaan yang boleh ditolak adalah cukai pada kadar tetap 28%. Mengenai pendapatan peribadi, pendapatan dari pekerjaan dan pencen, terdapat juga tambahan sumbangan sosial dan tambahan. Untuk mengelakkan pendapatan yang dikenakan cukai di peringkat korporat, juga dikenakan cukai di peringkat individu, iaitu cukai berganda, kredit cukai, imputasi untuk dividen dan keuntungan sistem perbendaharaan diperkenalkan. Pada tahun 2006, iaitu pembaruan cukai. Selepas pembaruan cukai tahun 1992, kadar cukai marginal atas pendapatan pekerja jauh lebih tinggi dari kadar cukai marginal atas pendapatan modal. Bagi pekerja sendiri adalah menguntungkan untuk menukar pendapatan pekerja menjadi pendapatan modal. Dalam pembaruan cukai tahun 2006, masalah peralihan pendapatan diselesaikan dengan mengurangkan kadar cukai marginal atau pendapatan buruh dan memperkenalkan dividen dan cukai keuntungan modal atas pulangan melebihi pulangan modal yang dilaburkan biasa. Pemegang saham syarikat dikecualikan daripada dividen dan cukai keuntungan modal, sementara hak milik dan perkongsian dikenakan cukai pada prinsip yang serupa dengan modal pemegang saham. Prinsip percukaian dicapai sama ada dari segi ekuiti, kecekapan ekonomi atau kebesaran pentadbiran cukai. Menerusi rancangan ekonomi masa depan, pada tahun 1970-an, dunia mengalami kenaikan harga minyak yang memberi manfaat kepada ekonomi Norway. Oleh sebab itu, kerajaan tidak mempunyai sebab untuk melabur dan menggalakkan pertumbuhan perniagaan swasta. Sejak beberapa tahun kebelakang ini, kedua-dua kerajaan persekutuan dan tempatan telah berusaha meningkatkan industri swasta yang tidak tertumpu kepada pengeluaran dan eksploitasi petroleum. Fokus utama adalah pada industri teknologi tinggi. Pelaburan awam telah dibuat di pusat kepakaran terutamanya dalam bioteknologi kanser di Oslo. Saya serahkan bentangan ini kepada rakan bijaksana saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.